Hari ini jenazah Az-Zahari akan dipulangkan ke Malaysia setelah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit. Adik Az-Zahari, Bani Yamin Husin, sekali lagi mengungkapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas apa yang dilakukan oleh Az-Zahari. Kenalkah kita dengan nama Dr. Az-Zahari Husin, nama yang cukup menggemparkan seluruh Asia Tenggara suatu masa dahulu. Siapakah beliau ini sehingga diguruni lawan dan disenangi kawan? Beliau bukan seorang ahli politik, beliau bukan pemain bola sepak. Nak tahu siapakah beliau? Beliaulah pakar pembuat bom di Malaysia sehingga beliau terkorban di tangan polis Indonesia. Bagaimana kisah beliau ini? Ikuti kisah ini. Dr. Az-Zahari Husin digelar sebagai Demolition Man di Malaysia. Beliau merupakan buruan yang paling dikehendaki oleh pihak berkuasa Malaysia dan Indonesia sekitar awal 2000. Beliau merupakan bekas pelajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK. Pada tahun 1970-an, Az-Zahari Husin di usia 17 tahun menyambung pengajiannya di Adelaide University selama 4 tahun. Namun dikabarkan beliau gagal untuk menghabiskan pelajarannya di sana dalam kursus kejuruteraan. Sekitar tahun 1990, Dr. Az-Zahari menyambung semula pengajiannya di Reading University Britain sehingga mendapat PhD dalam bidang hartanah. Dalam kalangan rakan-rakannya, beliau dikenali juga sebagai Azhar. Malah, Dr. Peter Beam selaku tutor beliau menyatakan Az-Zahari seorang pendiam. Ketika menetap di Britain, Wan Nurani Yusof iaitu isteri Dr. Az-Zahari telah menderita penyakit kanser kerongkong yang agak serius. Namun isterinya berjaya sembuh walaupun doktor mengesahkan dia sudah tidak dapat bercakap lagi. Setelah tamat pengajiannya, beliau telah bekerja sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, Johor. Beliau ada menulis buku tentang multiple regression analysis yang menjadi rujukan ramai golongan profesional. Menurut pelajar-pelajarnya, beliau tidak pernah bercakap tentang perjuangan agama. Malah perwatakannya juga nampak seperti orang kebanyakan, tidak berkopiah ataupun memakai jubah. Dr. Az-Zahari juga terlibat dengan Sekolah Tarbiyah Islamiah Luqmanul Hakim di Ulu Tiram, Johor yang dipelopori oleh Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar. Dr. Az-Zahari salah seorang lembaga pengarah sekolah tersebut. Di samping itu, pengarah sekolah itu ialah Nordin Muhammad Top, iaitu bekas pelajar Dr. Az-Zahari di UTM yang merupakan pemimpin jemaah Islamiah di Asia Tenggara. Namun sekitar tahun 2000, Dr. Az-Zahari mula menghilangkan diri. Amat mengejutkan apabila beliau menulis satu manual cara-cara membuat bom untuk jemaah Islamiah. Beliau terpanggil untuk jihad menentang Kristian di Filipina dan Indonesia. Melalui jemaah Islamiah, kumpulan ini bercita-cita untuk mendirikan sistem pemerintah khalifah di Asia Tenggara. Menurut catatan pada tahun 1980-an dan 1990-an, beliau pernah berjuang di Afghanistan dalam perang menentang penjajah Rusia dengan mendapat latihan perang gerila mujahidin di Akademi Sada'a berdekatan sempadan Afghanistan. 1999 Az-Zahari ke Filipina. Di sana beliau berlatih penggunaan dan pembuatan senjata dan letupan. Dr. Az-Zahari bersama Nordin Maktub menyertai Taufiah Muqatilah, iaitu unit tentera dalam jemaah Islamiah yang mana markasnya terletak di Poso, Pulau Sulawesi. Pelbagai cara telah dilakukan pihak berkuasa bagi memberkat Az-Zahari, namun menemui kegagalan kerana beliau bergerak dari rumah ke rumah setiap hari. Malah ada satu ketika, Dr. Az-Zahari dan rakan-rakannya merancang menggunakan 4 tan bahan kimia yang diisi dalam sebuah truk untuk melakukan serangan. Bahan kimia itu disorokkan di ladang pisang di Keluang, Johor, kemudian dipindahkan ke Mojokerto, Jawa Timur. Antara yang paling diingati ialah serangan terhadap Hotel JW Marriott pada tahun 2003. Hotel ini yang terletak di kawasan perniagaan Kuningan, Jakarta. Serangan ini bermula ketika Dr. Az-Zahari menyediakan sebuah minivan Toyota putih yang dipandu oleh Asman Latin Sani yang penuh dengan bahan letupan. Minivan tersebut berhenti di hadapan pagar besi hotel tersebut. Sementara itu, Dr. Az-Zahari menaiki motosikal dan berhenti di Pasaraya K4 pada ketika letupan berlaku dan jerit Allahu Akbar. Bermula tiada kemalangan maut dan 182 orang cedera parah dan ringan. Antara siri serangan lain ialah pada 2001 pembibitan Az-Zahari dalam pergerakan militan dikesan apabila Polis Diraja Malaysia berjaya melumpuhkan kumpulan militan Malaysia KMM yang disertainya selepas penahanan beramai-ramai anggota pergerakan itu. Serangan bom di Kedutaan Filipina, Jakarta, 1 Ogos 2000. Serangan bom di bangunan Bursa Ifat Jakarta, 14 September 2000. Serangan bom di bangunan Gereja Jakarta, Pekanbaru, Batam dan Medan, 24 Disember 2000. Serangan bom di Plaza Atrium Jakarta, 2001. Serangan bom di Gereja Santa Ana dan HKBP, Jakarta, 2001. Pengeboman Bali pada 12 Oktober 2002 yang membunuh 202 orang termasuk 88 warga Australia. Serangan bom di restoran McDonald Makassar, 2002.
Serangan bom di lapangan terbang Soekarno-Hatta 2003. Serangan bom di bas Poso 2004, serangan bom di Kedutaan Australia di Jakarta dan membunuh 11 orang, serangan bom di bangunan Pasar Tentena 2005 dan pengeboman Bali 2005. Pengarang buku Jemaah Islamiah yang juga seorang penganalisis Indonesia, Ken Comboyne berkata, Azhari adalah salah seorang daripada 5 pemimpin utama kumpulan pengganas Asia Tenggara. Jika dia ditangkap, ia adalah satu kejayaan besar. Malangnya, jika dia mati, tiada maklumat dapat dibongkar kecuali ada bahan penting ditemui di rumahnya. Azhari dipercayai menjadi anggota utama Jemaah Islamiah yang dikaitkan dengan rangkaian Al-Qaeda. Bersama dengan seorang lagi rakyat Malaysia, Nordin Maktub, Azhari dipercayai terbabit secara langsung dalam beberapa siri serangan. Dr. Azhari Hussein yang amat dikendaki polis Indonesia dipercayai terbunuh sekitar pukul 4 petang apabila tempat persembunyiannya di Kota Batu Malang, Jawa Timur diserbu polis pada 9 November 2005. Stesen televisyen tempatan melaporkan Azhari meletupkan dirinya bagi mengelak daripada ditahan, manakala 6 lagi disyaki pengganas turut mati dalam kejadian itu. Seorang pemberita, Karni Ilyas, yang berada di tempat kejadian memberitahu televisyen NNTV, Azhari meletupkan diri selepas dikepung polis. Jasadnya berkecai tetapi mukanya masih boleh dikenal pasti oleh 2 anggota unit anti pengganas dari Jakarta. Timbalan Ketua Perisikan Nasional Indonesia, Jeneral Gores Merah berkata Azhari dipercayai terbunuh dalam serbuan itu dan mereka amat percaya bahawa mayat yang ditemui adalah Azhari. Polis sebelum ini berkata Azhari sering memakai tali pinggang yang syarat dengan bom bagi mengelak daripada ditangkap hidup-hidup. Ketua Anti Pengganas Indonesia, Major Jeneral Asyad Embai, mengesahkan satu operasi anti pengganas besar dijalankan di Malang menyasarkan Azhari dan kumpulannya. Seorang anggota polis cedera ditembak dalam kejadian itu. Jari daripada cabisan tangan beberapa anggota badan menjadi antara petunjuk mengesahkan kematian Dr. Azhari. Ketua Polis Kebangsaan Indonesia, Jeneral Sutanto berkata, satu daripada jari yang ditemui di rumah sewa tempat persembunyian kumpulan Jemaah Islamiah itu disahkan sama dengan rekod cap jari Azhari pada dokumen Kerajaan Malaysia bertarikh 1969. Sutanto berkata, keadaan muka Azhari masih elok dan memudahkan polis membuat pengesahan identitinya. Malah, masih banyak anggota badan militan itu dalam keadaan baik, sekaligus memudahkan polis menjalankan ujian DNA. Malangnya, Nordin Maktub yang merupakan pembantu Azhari berjaya meloloskan diri dan melarikan beberapa butir bom. Seminggu selepas kematian Azhari, akhirnya persoalan sama ada Azhari mati ditembak atau meletupkan diri terjawab. Media Indonesia Jawa Post melaporkan bahawa Azhari ditembak oleh seorang anggota polis elit, Inspektor Pertama Dandi. Kejayaan pegawai polis itu telah mendapat sanjungan Ketua Polis Indonesia, Jeneral Sutanto, yang bersalam dengannya semasa sambutan ulang tahun Brimob ke-60. Malah dia diberikan kedudukan istimewa apabila diberikan tempat duduk di barisan hadapan bersama-sama tetamu kenamaan yang lain. Dia beranggapan tugasnya masih belum selesai memandangkan seorang lagi pengganas yang paling dikehendaki, Nordin Maktub, masih bebas. Dan dia juga enggan menyatakan jumlah tembakan yang dilepaskan, walaupun laporan awal menyatakan terdapat 3 kesan tembakan di dada Azhari yang mengenai jantungnya. Jenazah Dr. Azhari selamat dikebumikan pada pukul 10.40 malam 17 November 2005 di Tanah Perkuburan Islam Batu 19 Jalan Cincin, Justin, Melaka berseberang pusara ibunya. Bapa Allahyarham Husin Yaakob 78 tahun ketika itu serta 7 adik-beradiknya bersama isteri Allahyarham Wan Nurani Yusof dan 2 anak mereka yang berusia 5 dan 11 tahun turut berada di tanah perkuburan itu. Jenazah Allahyarham yang diterbangkan ke Malaysia dari Jakarta diiringi adiknya Bani Yamin, Biras dan Rustam Mutamin tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang pada pukul 6.42 petang. Turut hadir di KLIA semasa ketibaan jenazah ialah jurucakap keluarga Azhari, Baharudin Ismail, dan Ketua Polis Daerah Sepang, Superintendent Zahidi Ayub. Jenazah Azhari kemudian dibawa menaiki van jenazah untuk ke Melaka dan bertolak dari pos keselamatan terminal KLIA pada pukul 7.05 malam diiringi kereta polis. Jenazah Allahyarham tiba di masjid kira-kira pukul 9.50 malam dan disembahyangkan oleh Imam satu Masjid Jamek, Mazlan Lahum. Kira-kira 1,000 orang termasuk ahli keluarga dan penduduk kampung menghadiri pengebumian Allahyarham, termasuk media asing dan tempatan. Saya mewakili ahli keluarga dengan rendah diri ingin memohon seikhlasnya kemaafan dari rakyat Indonesia. Jadi kita di Malaysia sama Indonesia sebenarnya serumput. Sewajarnya perkara ini tidak berlaku ya, tapi kerana sudah berlaku,
Kami dengan ikhlas memohon benar-benar keampunan dari semua rakyat Indonesia dan minta didoakan agar jenazah Dr. Azhari itu kesilapannya diampunkan. Berakhirlah kisah seorang pakar pembuat bom ini. Hayatnya berakhir di tangan polis Indonesia. Sejarah menulis dia adalah seorang pengganas. Namun ketika jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya, beliau disambut bagaikan seorang wira. Menjadi kemusykilan dan tanda tanya, adakah beliau ini sememangnya seorang pengganas seperti yang telah diwawarkan media tempatan dan antarabangsa? Hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.